Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk semua kita doakan supaya sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala dan sentiasa dilindungi dalam apa jua perkara sepanjang kita hirup dan kita hembus nafas, yakni rahsia Allah Ta'ala. Baiklah, hari ini kita masih ada masa dan peluang. Alhamdulillah, sengaja kita review channel ni. Channel ni sebenarnya berlaku pada satu tempat di satu masa, yang mana tempat dan masa tu kita rahsiakan untuk kebaikan semua. Ini adalah masa kita memusnahkan saka dan sihir ayah bersama anak murid ayah yang lain, di mana kita panggil secara kerohanian dan kita masukkan saka dan sihir di dalam ganti tubuh badan, yakni batang pisang, dan kemudian kita kuncikan. Ini kata guru, bergerak bangkai dan mayat, baru bergerak sidang manusia. Bergerak bangkai dan mayat, baru bergerak sidang manusia. Camkan baik-baik selepas kita tarik dan kita masukkan, kita kunci agar musuh tidak boleh meninggalkan apa yang sudah kita pasungkan. Bergerak bangkai dan mayat, pasu anak raja muda, bergerak bangkai dan mayat, baru bergerak sidang manusia. Tapi cuba camkan baik-baik, kerana menggantikan tubuh badan ini, batang pisang ini bukan batang pisang biasa sebagaimana yang kita tengok. Bukan. Kerana batang pisang ini ada sesuatu di sebaliknya yang sudah kita panggil dan kita masukkan, yang sudah kita tarik dari penyihir untuk kita musnahkan sihir dan saka. Tapi cuba lihat baik-baik, pada pancongan yang paling atas di bahagian leher musuh, yakni perkara yang batil itu, batang pisang ini, walaupun pedang itu sudah memancung batang pisang tersebut, tetapi batang pisang tersebut tidak putus. Kerana itu, kita sambung pancongan itu ke bahagian-bahagian yang lain, di bahagian pinggang dan kaki. Jika tidak disambung, maka bukan musuh yang akan tumbang, tapi pemancunglah yang akan tumbang. Kerana ini adalah taruhan nyawa, bukan sebarang-barang. Kata guru, terlutuh di lepuh-lepuh, enayang di balik rumah, bukan makhluk sebarang-barang cucu Adam sepian Nabi. Sila perhatikan dan kita akan ulas selanjutnya selepas ini. Sila perhatikan. Dan kita memang sebenarnya bagi PWHB, bagi HB, kita memang tak galakkan siapa pun melakukan perkara yang sama, kerana ini bukan alang kepalang, kerana ini adalah merenggut nyawa, sama ada nyawa kita atau nyawa musuh, kerana ini adalah nyawa taruhannya. Kerana ini adalah berpantang maut sebelum ajal. Tapi jika ini berlaku, kata guru, maut dari aku, ajal dari Tuhan. Sila perhatikan. Perhatikan baik-baik.
Perhatikan baik-baik, kita akan ulang sekali lagi. Pada pancongan pertama, tidak tumbang, tidak putus. Cuba kuatkan volume. Perhatikan baik-baik. Dan dilarang untuk lakukan perkara yang sama tanpa bimbingan yang cukup. Ini adalah jalan PWHB, ini adalah jalan HB yang belum boleh melakukan ni. Hanyalah mereka yang dapat pengesahan dari guru di PB yang bermata rantai, yang mendapat pengesahan dan bimbingan dari guru di PB yang diwariskan. Dan jangan lakukan perkara ni, kerana ia akan merenggut nyawa. Hati-hati, ini bukan permainan. Hanya HB, PWHB. Sesiapa yang duduk di dalam PWHB boleh melakukan ini di atas kebenaran penaka-penaka, kaka-kaka PWHB. Baiklah. Hari ini kita bertuah kerana ada murid ayah untuk kita bincangkan perkara-perkara yang kita rasa boleh kita bincangkan. Jadi, alhamdulillah. Silakan. Jadi kenalkan, ini salah seorang dari murid ayah di dalam aliran PWHB, di dalam aliran HB. Ramai yang tanya sebenarnya, apa yang dimaksudkan HB dan apa yang dimaksudkan PWHB? Tahu apa makna PWHB? HB Helang Buana. Okey, untuk Helang Buana, HB singkatan pada Helang Buana. Itu HB. Dekat sini. Takut nanti tak masuk dalam kamera, tak glamour. HB adalah singkatan Helang Buana. PWHB adalah singkatan penaka. W adalah warisan. HB adalah Helang Buana. Penaka, warisan, Helang Buana, Helang Buana. Ataupun penaka warisan Helang Buana, ataupun pewaris warisan Helang Buana, Helang Buana. Ada dua HB di sini. Penaka warisan ataupun penaka warisan Helang Buana, Helang Buana. Jadi ingat baik-baik, PWHB, HB. Jadi sebenarnya aliran HB adalah satu aliran yang sangat-sangat kita rahsiakan dan kita tidak ajarkan secara terbuka, kerana kita memang tidak ajarkan gelanggang secara terbuka. Kerana bukan nama yang kita kejar, bukan kehebatan yang kita kejar. Tidak. Kerana itu adalah sumpah, satu langkah janji, dua langkah sumpah antara kita dengan guru yang bermata rantai dari Pulau Besar, Melaka. Dan seluruh HB adalah di bawah pengawasan penaka-penaka, di bawah pengawasan yang kita panggil guru kafi dan guru kutub, yang akan sentiasa menjaga kelestarian PWHB. Dan apa yang kita tunjukkan tadi adalah di satu tempat dan satu masa di mana kita musnahkan sihir dan saka.
untuk PWHB, kita tidak merawat saka, tidak merawat sihir, tidak. Tapi kita memusnahkan sihir dan saka dengan penyihirnya sekali, dengan pengamal ilmu hitam itu sekali. Tak kira kita betapa hitam pun. Kerana hitam itu juga cahaya dari Allah Ta'ala. Yang membezakannya adalah kita dari cahaya yang terang, dia dari cahaya yang gelap. Itu adalah sifat berlawanan, yang juga sifat Allah Ta'ala. Maka Allah wajibkan kita berilah cahaya yang cerah di tempat yang gelap, agar semua orang layak untuk berbahagia. Dan kita sebenarnya sangat larang orang-orang melakukan sihir hanya sekadar untuk kepentingan diri, hanya sekadar khianat, dendam, iri. Kita sangat larang. Dan jika sampai ke tangan kita, kita akan musnahkan. Sekalipun nyawa adalah taruhan, jika ikut bukan kerana harga, bukan kerana nyawa seorang dari murid HB, nyawa ayah mungkin, nyawa siapa pun dari murid HB, siapa yang boleh bayar? Takkan. Kerana itu bukan harga. Ini adalah cerita dendam kita. Sebagaimana anak guru dibuang di Temasek, direndam menggunakan jala, kemudian dipancung. Dan kenapa kita gunakan batang pisang? Kerana anak guru pernah menggunakan batang pisang untuk menghalang serangan todak. Kerana itu, di dalam jalan HB, darah masih merah, dendam masih membara. Air sungai membasuh luka, darah tumpah, hilir ke kuala. Tajam tikaman anak guru, ditikam jejak, mati juga. Di dalam jalan HB, bermata rantai dari guru Pulau Besar Melaka, seluruh anak HB di bawah Kafi dan Kutub, seluruh anak HB boleh melakukan perkara yang sama dengan izin, dengan ijazah. Jadi yang terbaik adalah yang bukan aliran HB, PWHB di dalam setiap urusan ini. Sebaiknya hindarkan diri dari melakukan sihir. Hindarkan. Jangan sekali-kali kamu melakukan sihir, kerana jika sihir itu sampai pada pengetahuan kami tidak merawat sihir. Kami tidak mengubat sihir. Tapi kami memusnahkan penyihir, apapun ilmunya, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, dari tanah paya atau tanah rata, dari semak hutan atau belukar. Kita musnahkan. Bukan harga dan bayaran yang kita petikaikan, tidak. Kerana harga nyawa, tak ada seorang pun boleh mampu terbayar. Kerana di dalam jalan PWHB, pada malam ni, kita laksanakan hukuman. Pada paginya, atau selang tak berapa hari, musuh akan muntah berdarah. Dan pakaian tidak berjahit adalah pakaiannya. Kain kafan adalah pakaiannya. Lahat adalah rumahnya. Jadi kita nasihatkan, jangan kamu lakukan sihir dan kezaliman. Jangan.
Kerana jika sampai pada pengetahuan kami akan musnahkan. Betapa saka sekalipun, kami akan musnahkan. Tapi kita tengok sebenarnya batang pisang itu tidak putus, walaupun pedang sudah tembus. Jadi hati-hati. Jangan kamu kata itu sekadar batang pisang. Bukan. Kerana itu bukan batang pisang biasa. Yang tak perlu kamu bila dengar, orang Melayu ni pelik. Bila dengar batang pisang, mulalah nak sapu minyak lintah dekat batang pisang tu. Tak perlu. Tak perlulah kamu, orang bangsa Melayu ni kita sembang lah. Kita sembang secara santai, tak serius. Sebab kalau ayah sembang secara serius, ayah takut nanti telefon ni pecah. Telefon ni pun tak mampu untuk tanggung kerohanian dan kebatinan. Tak mampu. Dan kalau pecah, ayah pun tak mampu nak beli telefon lain. Kita gurau. Ini adalah batang pisang mengganti nyawa. Di dalam jalan HB kita boleh gunakan disebabkan itu pesanan dari guru. Batang pisang mengganti tubuh. Kerana ada satu sahaja tumbuhan yang ada jantung, yakni batang pisang. Dan hanya ada satu tumbuhan yang family planning. Sebab tu batang pisang ada jantan, ada betina, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada family. Kata guru, datang beranak, bercucu, bercicit, berkutu-kutu, bermonyet-monyet. Itu kata guru. Kerana kalau guru bercakap, pelik sedikit. Bahasanya, bahasa yang kita kadang-kadang tak terfikir kita. Contohnya kata guru, yakinlah pada was-was. Yakin pada was-was. Sebagai orang yang tak cukup iman, tentu kita rasa, dah kenapa kena yakin pada was-was? Bukan kesalah. Sebab tu apabila guru bercakap, dengar kata-kata guru sehingga selesai. Kerana kata guru, apa dia? Kata guru, yakinlah pada was-was, bahawa was-was itu syaitan. Syaitan. Maka yakinlah was-was itu syaitan. Kerana jika kita tidak yakin was-was itu syaitan, kita akan yakin pada was-was. Maka apa yang kamu was-waskan di sini mungkin kamu rasa was-was. Itulah kebenaran hakiki. Itulah kebenaran. Dan tanpa bimbingan kamu jangan lakukan. Kamu jangan lakukan takut-takut. Waktu kamu memancung, pada 3 dan saat itu, kamu yang muntah berdarah. Kamu yang menggelitik tombang. Kerana ini perlawanan ilmu. Ini perlawanan kerohanian. Saling tarik, saling pasung, saling pancung. Hanya yang punya rantai yang kuat. Senjata atau ilmu musuh tidak mampan. Nama pun rantai. Kerana bajunya berantai besi, tubuhnya berantai besi, rohaninya berantai besi. Itu perisai hak Allah Ta'ala. Kerana setiap HB, PWHB, guru berikan baju secara rohaninya yang dipanggil anta kesum, itita maita mayuta. Aku sarungkan baju anta kesum, maka tak lut, tak lumat, tak hancur. Jadi tanpa rantai yang kuat, tanpa baju rantai, tanpa rantai naga melilit di pinggang kamu, kata guru, aku lilitkan 7 rantai naga di pinggang kamu. Naga meluncur dari gunung. Sebab tu jalan HB adalah jalan yang sangat-sangat kita tutup. Dari
kebanyakan orang. Bukan orang lain tak hebat, ada ramai lagi yang hebat. Tapi HB tidak dibuka kepada umum. Tidak dibuka kepada umum. Yang dibuka kepada umum adalah Parti UMNO, Parti Harapan, itu dibuka. Borang ahli bersepah. Parti Keadilan, Parti DAP, itu dibuka pada umum. Ilmu tidak dibuka pada umum. Tidak ada orang bukan Islam di dalam PWHB. Tidak ada orang kafir di dalam HB. Tidak ada. Dan HB tidak pernah menyarungkan cula selepang tertinggi pada orang yang makan rasuah. Tidak. Sebagaimana ada setengah persatuan persilatan yang tersohor, atau bukan tersohor, yang tercekik. Cula peringkat tertinggi di dalam persatuan disarungkan pada orang yang merompak, menyeleweng, makan harta anak yatim. HB tak ada tu. Jadi terpulang. Kamu bersama persatuan yang salah. Kamu duduk di dalam kumpulan yang salah. Adakah kamu rasa di sana nanti kamu tak akan tanggung kesalahan tu? Seolah-olah sebenarnya keilmuan itu diibaratkan jubah Nabi. Jubah Nabi kamu sarungkan pada DAP. Cula yang tertinggi di dalam keilmuan, yang mana diangkatnya 30 juzuk. 30 juzuk. Aku rasa ramai yang tahu. 30 juzuk. Dijunjungnya. Tapi disarungkannya cula tertinggi di dalam keilmuan persatuan pada orang yang memang money is king. Hati-hati. HB tak perlu semua tu. Jalan HB adalah jalan meniti kebenaran demi kebenaran. Di sebalik mata yang kasar, di sebalik hati yang laduni, yang mencari kebenaran hak di dalam fuad, kalbi, lagafah. Ini adalah jalan kerohanian semata-mata yang memperjuangkan hak semata-mata, sekalipun nyawa taruhan. Jadi pada perawat-perawat yang memusnahkan sihir, yang menentang sihir, kenapa tidak kamu bersumpah bahawa kamu pertaruhkan nyawa kamu? Sila. Pertaruhkan nyawa kamu. Mahal sangat ke nyawa kamu? Sedangkan kamu kufur. Kamu kafir. Betul kan? Murid ayah kata betul. Jadi terpulang. Baru-baru ni kita dapat tahu apa? Sebelum ni daun bidara. Betul? Segala bagai. Daun bidara dibuatnya shampoo. Dibuatnya sabun. Bermakna jika dimandikan pada pesakit, dengan katanya boleh merawat sihir dan saka. Takkah kamu rasa yang kamu mandikan tu saka? Saka kamu sabunkan. Bersih saka. Saka tak keluar. Kamu sabunkan dengan buih. Buihnya boleh buat belon. Keluar belon. Di mana kebenaran ilmu kamu? Tak kala itu segala orang yang melakukan perubatan, masing-masing buat produk. Jadi production. Ini boleh merawat saka.
Ini boleh merawat macam-macam. Buat botol spray pun ada. Spray satu rumah ni, spray. Sebab biasa nampak kelibat. Biasa nampak kelibat dekat rumah ni, nampak jelmaan harimau, jelmaan, macam-macam jelmaan. Spray. Tapi kenapa terus nampak di rumah tu, walaupun dah spray? Dapat? Sebab tak spray pada mata. Spray pada mata, insya-Allah tak nampak lah. Sekejap. Sebab pedih. Baru tak nampak. Janganlah sebenarnya, aku harap sebenarnya, ayah harap, PWHB harap para perawat jangan ambil kesempatan dengan jual macam-macam produk. Dan kita tengok sebenarnya ada setengah rumah, jika dikatakan jin, syaitan, puaka, pelesit, jembalang, hantu, polong itu takut akan pohon bidara, tanamlah pohon bidara itu dalam rumah. Luar rumah buat apa? Tanam dalam rumah. Setiap penjuru ada pasu bunga. Daun bidara, daun bidara, daun bidara, daun bidara. Tapi orang yang teranaya kerana sihir, terus dia anaya. Makin derita, makin sakit, makin koma. Terbaru, saya jumpa, ini pengalaman yang terbaru. Saya jumpa seorang makcik yang sangat berjaya. Sangat berjaya di dalam perniagaan. Tahu apa perniagaan? Apa tu? Bukan goreng pisang. Ini lebih teruk lagi. Cakau ayam. Makcik ni jual cakar ayam. Hidup pun kais pagi makan pagi. Eloklah jual cakar ayam je. Sangat laris. Sampai orang akan tempah padanya beribu-ribu sehari. Cakar ayam. Disihir. Bayangkan bangsa Melayu jual cakar ayam kerana maju disihir. Katanya kali pertama disihir, dia dah rasa azab, dia masih cuba buat. Kena kali kedua terus tak buat. Tak buat. Kata dengan dia, jadi ayah tanya, kenapa makcik tak pergi berubat? Kata dia, dah macam-macam ustaz datang. Maksud macam-macam ustaz ni datang, macam-macam tahu apa maksud? Perawat yang datang tu ustaz yang dia kata dah macam-macam. Maksud dia macam-macam ini bukan satu ustaz. Ada ustaz monyet-monyet, ada ustaz beruk-beruk, ada ustaz ungka-ungka. Macam-macam. Kalau manusia saja satu jenis. Betul kan? Macam-macam ustaz. Dah macam-macam dah dia kata minyak pakai, macam-macam. Daripada minyak sampai daun kasturi, daun bidara. Bahkan daun bidara itu bukan daun lagi, batang bidara itu buat belantan. Sembuh tak juga. Daripada dia jual cakar ayam, dia pun sekarang dah hidup kais pagi, makan pagi, tak ada apa nak dimakan. Sebab itu satu saja punca pendapatan yang dia ada. Yang terbaru katanya minyak kasturi. Dah berbotol-botol minyak kasturi. Dia sapukan. Kata ustaz tu, minyak kasturi sapu di tempat yang sakit. Ambil sapu. Pindah sini, sapu sini. Pindah sini, sapu sini. Pindah sini. Bila nak habis tu? Bila nak habis? Bukankah jin berpindah-pindah? Jadi nak buat apa dengan minyak kasturi tu? Nak letak satu tong drum, nak berendam. Tapi macam-macam tulis di luar, minyak kasturi
boleh menyembuhkan sihir dan saka. Hai. Kalau semudah tu buat sihir, tidak ada mangsa sihir dalam Malaysia ni. Tak payah cerita luar negara lah. Di dalam Malaysia ni tak ada. Yang nak dimusnahkan penyihir. Bila penyihir dimusnahkan, dengan dampingannya, dengan peliharaannya, dengan sakanya, dengan sihirnya, turut musnah. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Apa yang Nabi contohkan? Dijunjungnya Saidina Ali, diletakkan di bahu. Apa yang dibuatnya? Dia tidak memusnahkan orang kafir. Tidak. Tapi pada mulanya, memusnahkan patung-patung itu. Ketua itu, punca itu, dimusnahkan dulu. Juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Patung-patung itu, sembahan-sembahan itu dimusnahkan. Itulah ketuanya. Itu dahulu. Musnahkan penyihir itu dulu, kerana itu ketuanya. Karena itu di situ Nabi tunjukkan bahawa dipatahkan tangan, diputuskan kepala, dipatahkan kaki. Untuk membuktikan bahawa perkara-perkara begitu musnahkan kudrat dan iradatnya dahulu. Musnahkan, putuskan penggal kepalanya supaya akalnya tidak licik lagi. Kerana akal yang jahat dan licik itu bersambung kepada hati. Apabila sudah tidak bersambung dengan hati, maka hati itu tidak jahat lagi. Sebab akal sudah tidak ada. Masalahnya kebanyakan perawat ini adalah pengakal. Pengakal-akal. Hilang cerita daun bidara. Dah. Sekarang ni rata-rata minyak kasturi. Rata-rata. Ada yang suruh letak dalam kereta, buat pewangi kereta. Dan kenapa Melayu ni? Kenapa dengan ilmu ni? Jadi orang yang sakit, bila kata ini minyak kasturi, ayah tak pakai minyak kasturi, ayah pakai minyak. Cuba bacakan kuat sikit. Pure Home. Minyak Pure Home. Ayah tak pakai minyak kasturi. Ayah tak pakai minyak yang kalau harga setakat 20-30. Ayah pakai minyak yang harga ratusan sebotol. Ratusan. Bukan jin takut, orang pun takut. Baunya pun orang dah tahu. Mampus. Hai. Yang terbaru ni lagi hebat. Lagi hebat. Ayah kata ni bangsa. Kenapa ayah kata hebat? Ni anak ayah nak balik jauh hari ni. Jadi ambil ilmu ni. Jangan terlibat. Minyak buluh perindu. Minyak wangi buluh perindu. Yang sudah diruyah. Yang sudah macam-macam sudah. Jawapan sebenar adalah sudah-sudahlah. Apa benda ni? Orang dulu pakai buluh perindu, minyak tu dirahsiakan, tak boleh bagi tahu orang lain. Supaya berkesan. Ini buluh perindu jual dekat Shopee ni. Minyak buluh perindu jual dekat Shopee. Minyak yang untuk halau saka, halau jin, boleh jual dekat Shopee. Kepala tengkorak kau. Apa nak jadi ni? Tak cukup dengan tu. Boleh menyembuhkan sihir dan saka dan boleh merawat beribu penyakit. Sampai beribu. Bayangkan. Jadi pada orang yang buat perubatan, buat rawatan, kalau masih memperbodoh-bodohkan orang lain, silakan. Silakan. Engkau buatlah. Cuma untuk kita
kita tak pegang pada cara tu. Tak pegang. Kita bukan orang yang ini minyak ni pakai balik sapu. Sembuhkan di mana-mana penjuru apa semua. Jangan. Bahkan kalau minyak perindu yang kamu gunakan untuk menyembuhkan sihir, kamu hanya buat jin saka polong pelesit jembalang tu rindukan kamu. Kamu akan lebih teruk. Percaya. Kerana minyak tu bukan murah. Anak ayah ambil satu sabut kelapa. Satu urat dari sabut kelapa. Letak di dalam botol yang sudah dicantik. Letakkan apa-apa minyak. Katakan ini minyak buluh perindu. Siapa tahu itu buluh perindu atau sabut? Siapa tahu? Sebab penipuan memang macam tu. Semudah tu. Orang sakit kerana sakit mahukan kesembuhan. Apa saja orang cakap dia buat. Tapi dalam jalan PWHP, kita datang untuk ziarah pesakit. Dan kita tak rawat pesakit. Keesokannya, kita akan musnahkan. Selesai. Kita tak akan baik. Ini ambil sapu, minyak ni, sapu. Air penawar, tak mahal. Sebotol 200. Tapi kena beli 10 botol. Bukan. Kita bukan macam tu. Jadi, kita tak bermaksud cabar sesiapa. Kita tak bermaksud. Cuma kita harap segala pembohongan dan penipuan itu hentikan. Sebab orang Melayu ni sudahlah susah hidupnya. UMNO lagi. Dari dulu. Tetap UMNO juga. Tak sedar-sedar. Ditipu, ditindas, dipijak, diinjak. UMNO juga. Kita kena tolong bangsa kita. Yang terbaru nak PRU. Negara kita nak dijualkan kepada bangsa asing. Dijanjikan bahawa negara ni bukan Melayu punya. Negara ni Cina punya, India punya, Kadazan punya, Murut punya, Portugis punya, Belanda punya. Apa maksudnya? Mereka juga layak menjadi Perdana Menteri. Apa maksudnya? Hak Bumi Putra mesti dipadamkan hak serata. Hak sama rata. Sedangkan Melayu selama ni, aku nasihatkan orang Melayu, ayah nasihatkan Melayu. Jikapun UMNO itu bersalah, janganlah marahkan nyamuk, kelambu kamu bakar. Satu dua pemimpin yang salah, dialah yang kamu hukum. Bukan semua Melayu kamu hukum. Bukan. Bukankah kita sebenarnya Melayu ni semua satu kelambu? Kenapa kamu nak bakar kelambu? Yang salah 2-3 orang nyamuk, Aedes di dalam UMNO. Bukan semua. Sanggupkah kamu pilih orang yang akan menggadaikan tanah Melayu, tanah Jawi ini pada bangsa asing? Sanggupkah? Sila fikir dengan mata makrifah, hati, kalbu yang laduni, yang kasyaf. Sila. Sementara kamu ada ilmu. Kamu ada, anak ayah ada, masih ada ilmu. Boleh pertahankan. Besok anak ayah tak ada, macam mana cara kita nak pertahankan negara ni daripada bangsa asing, daripada penjajahan? Nak pergi dekat tepi pantai tu, nak pergi, nak tuang
minyak kasturi tu. Sempadan. Jadi penjajah tak boleh masuk. Macam tu. Nak tanam semua pokok bidara tu dekat pantai supaya penjajah tak boleh masuk. Sebab ilmu hebat. Saka sihir pun boleh dimusnahkan dengan minyak. Jadi nak lawan musuh pun dengan minyak juga. Kau buatlah kalau boleh. Kau buat. Kalau anak ayah tak ada, siapa yang nak pertahankan ni? Kalau semua ulama'-ulama' yang ada, ahli ilmuwan yang ada, yang pegang keris pun tak reti, nak pancung pisang, jari sendiri putus. Bukan nak cakap lah. Kalau kau hebat, kau buatlah. Kau buat. Tunjukkan hebat. Pertaruhkan nyawa kau untuk musnahkan sihir. Jangan kau datang bawa minyak berbeg-beg. Satu minyak boleh pakai seminggu, beli lagi. Boleh pakai seminggu, beli lagi. Kalau betul kau hebat di dalam merawat, tak payah minyak tu. Minyak cap buruh tu kau jampi. Botol besar. Boleh juga, bukan sekadar sapu, boleh buat makan sekali. Guna minyak ni buat goreng ikan, insya-Allah terisi batin. Kan hebat. Ini tak minyak botol kecil. Tak apalah, nanti bila ayah cakap nanti panjang pula marah ayah ni. Sekarang ayah nak tunjuk satu yang ayah nak ajar pada anak ayah dan pada semua. Hari tu ayah ada buat sedikit, tapi hari ni ayah akan tunjukkan rahsia yang ramai orang tak tahu di sebalik senjata kerambit ni. Ini kerambit. Kerambit kukuh elang namanya, yang digunakan di dalam HBPWHB. Kenapa namanya kerambit? Tahu? Tak tahu? Ayah jelaskan. Ini rahsia kerambit yang ramai orang tak tahu pada adat, budaya dan falsafahnya. Nama dia kerambit. Jika engkau salah gunakan, jika engkau tak pandai menggunakannya, engkau yang karam. Engkau yang karam. Tahu kenapa kerambit ni ada falsafahnya? Tahu? Kenapa bulat ni? Untuk masukkan jari. Bulat ni digunakan untuk masukkan jari. Tapi kata guru, bulat ini juga bermaksud untuk menyedarkan kita, untuk menginsafkan kita. Kata guru, jika diletak di sini, jangan kamu jadi lembu di cucuk hidung. Jangan kamu jadi lembu. Jangan. Dan dia ada falsafah yang lain. Ini pesan guru. Tahu kenapa kerambit sangat menakutkan? Senjata yang sangat bahaya. Dan dia ada falsafah. Falsafahnya, jangan sekali-kali kita jadi telunjuk lurus, kelingking berkait. Jangan belajar atau kenal dengan orang-orang yang, terutama orang-orang politik, yang telunjuk lurus, kelingking berkait. Jangan. Itu guru ajarkan falsafah. Dan cara paling senang untuk menakutkan musuh apabila kamu memegang senjata kerambit adalah, kata guru, kadang-kadang guru dari PB, bahasanya pedas, gurauannya kasar, tapi ilmunya penuh makna. Kata guru, mungkin anak ayah pun tak pernah tengok sebenarnya. Mungkin kalau musuh datang, musuh takkan berani jika anak ayah ada senjata kerambit. Takkan. Orang takkan berani masuk jika kita ada senjata sebegini. Tengok pun orang takut. Belum dikeluarkan, tengok saja orang takut. Sebab apa? Takut tak? Takut tak tengok misai ni? Takut kan? Lagi takut itu kira okey tu, kata guru.
Kalau gini misai lagi takut. Jadi alang-alang nak bermisai, jangan macam sesungut. Betul-betul misai. Jadi kalau musuh datang, ambil selotip, lekatkan je. InsyaAllah, orang takut. Orang akan kata ini pahlawan bermisai. Tapi baik, sebab misainya tunduk. Kalau marah, Bisa dinaik. bisa naik. Tahu cara guna kerambit? Atau ayah dah tunjuk dah. Cara rahsianya adalah tak payah lawan, tunjuk dia. Tak ramai guru yang boleh ajarkan. Ayah ajarkan. Jadi jangan main-main dengan kerambit. Belum buka, sudah mengerikan. Wan balik pukul berapa ini? Takut. Takut. Aduh, misai. Hati-hati dengan senjata ni. Jadi fahami falsafahnya. Jangan jadi lembu yang dicucuk hidung, jangan jadi kerbau yang dicucuk hidung. Jangan. Jangan tunjukkan kamu sehebat-hebat segarang-garang manusia, sedangkan sebenarnya kamu tidak cukup ilmu. Jangan tunjukkan yang kamu sebaik bayi umat, sedangkan kamu sebenarnya tak pernah sujud pada Allah Ta'ala, walaupun misai kamu sujud. Tidak. Fahami falsafah kerambit dan jangan percaya pada pemimpin-pemimpin yang telunjuk lurus, kelingkingnya berkait. Kamu akan binasa. Kebanyakan pemimpin politik, telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait. Kamu akan diperkudakan, diperbudakkan. Kamu akan. Jadi, pelajari ilmu dan falsafah. Pelajari sebaik-baiknya. Dan ayah percaya semua anak-anak ayah sangat mahir dengan senjata ni. Sangat mahir. Sangat mahir dengan senjata ni. Jadi, jangan buang ni. Bila musuh datang, pegang. Tunjukkan yang kamu hebat. Kamu sangat pakar di dalam senjata ni. Dan jangan lupa letak misai sebelah supaya jadi sesungut. Kita bergurau, ada masa kita bergurau. Ilmu tak semestinya selalu serius. Seorang guru mesti pandai bergurau. Tak bermakna bila kamu hebat, kamu tak boleh bergurau. Gurau. Kerana tertawa itu memanjangkan umur. Jadi, tapi jangan suruh orang yang sakit disihir itu so asyik ketawa aja. Mati ketawa dia nanti. Jangan anaya orang-orang yang disihir. Jangan anaya. Bantu. Dan jika dapat pada HB, penyihir sebenarnya baik saka dan puaka. Hayat kamu hanya di situ. Kerana rumah kamu selepas itu bukan rumah lagi. Rumah kamu adalah lahat. Dan jika jin, syaitan, jembalang, puaka, sihir tak nak keluar dari tubuh pesakit, aku janji, aku akan jadikan tubuh pesakit itu sebagai kubur bagi gangguan puaka, jembalang, pelesit berkenaan. Aku janji. Tapi untuk masa ni, kita akan tinggalkan dahulu perawatan taruhan nyawa kerana kita perlu rehat yang cukup. Cukuplah. Bukan kerana hebat maka kita lakukan, kerana tanggungjawab sebagai mukmin itu berdiri di atas tempat yang hak. Mana yang lain?
Semua aliran HB pakar di dalam senjata. Pakar. Semua aliran HB. Semua aliran HB pakar di dalam menggunakan senjata. Pakar. Semua aliran HB. Tapi aliran HB sangat sukar untuk dikenal kerana aliran HB sangat rahsia. Kerana aliran HB adalah satu aliran yang sangat-sangat tertutup dan tidak didedahkan kepada selain dari anak-anak HB di bawah ijazah guru, kafi dan kutub. Jadi sebelum ayah sudahi perkara ni, yang mana bergurau kita guraukan, kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Ingat baik-baik kita nak mengundi ya. Janganlah kamu terlalu bencikan Melayu, kerana tak semua Melayu itu berdosa. Janganlah kamu marahkan nyamuk, kelambu kamu bakar. Jangan. Jangan kerana dendam tanah Melayu ini kamu gadaikan. Jangan. Jangan kerana untuk jadi yang tertinggi maka kamu rendahkan generasi kamu sendiri. Sekali sahaja negara ini dijajah oleh orang yang bukan Melayu, selama-lamanya Melayu takkan bertapak lagi di tempat yang sama, pada jawatan yang sama, melainkan bangsanya sendiri sahaja akan duduk sebagai memegang jawatan yang sama. Jangan mimpi. Sekali sahaja jawatan tertinggi sebagai Perdana Menteri diberikan kepada bukan Bumiputra, ketahuilah oleh kamu, Melayu akan rata. Dan tidak akan ada Melayu lagi yang jadi Perdana Menteri selepas itu, melainkan diwariskan kepada bangsa yang sama, kepada darah yang sama. Ingat baik-baik, ini tanah Melayu. Tempat nenek moyang kita ditanamkan, tempat nenek moyang kita dimandikan. Air jenazahnya yang kita mandikan menitis di bumi ini, belum pernah kering airnya. Dan bumi ini subur daripada air mandian jenazah nenek moyang kita. Kita yang pertahankan tanah air ni. Kitalah penyambung warisan, kitalah penaka, kitalah pusaka. Kitalah pusaka yang mempertahankan tanah air. Kitalah anak warisan pusaka nenek moyang. Setiap tumbuhan yang ada di bumi ini tumbuh dengan jirusan air jenazah nenek moyang, air mata nenek moyang, darah nenek moyang, kulit nenek moyang yang tercarik oleh senjata penjajah. Sanggup kita gadaikan hanya kerana dendam. Jadi Melayu mesti dipertahankan. Dengar, Melayu mesti dipertahankan. Jangan kita jadi seperti lembu dan kerbau yang dicucuk hidungnya. Jangan. Ini bumi merdeka, ini anak merdeka, ini tanah merdeka, inilah tanah air, inilah tanah, inilah daging, inilah darah, inilah darah daging, inilah tanah air.
Jangan kamu cari tanah air di tanah. Kata guru. Kitab itu. Kitab yang kamu baca itu. Ibarat kulit. Ibarat kulit kamu. Itu hanya kitab. Tapi Al-Quran itu adalah kalbu orang-orang mukmin. Roh orang-orang mukmin. Kalbu orang-orang mukmin. Al-Quran itu kalbu orang-orang mukmin. Maka jadilah Al-Quran di dalam kalbu kamu. Ilmu di dalam Al-Quran itu adalah nyawa bagi orang-orang mukmin. Nyawa. Maka pertahankanlah nyawa kamu. Kerana hanya nyawa yang boleh melahirkan nyawa. Itu dikata. Ajarkanlah walau satu ayat. Lahirkanlah walau satu umat. Kamu Melayu. Anak ayah Melayu. Akan lahirkan walaupun seorang. Walaupun satu. Itulah umat. Dari nyawa datang nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi dari anak. Wa inna ilaihi raji'unnya dari bapa. Jangan kamu cari jauh-jauh. Dari bapa. Dari mak ayah aku datang. Kepada mak ayah aku kembali. Jadi pertahankan. Pertahankan tanah air kamu. Pertahankan darah daging kamu. Pertahankan. Tanah air adalah kamu. Darah daging adalah zuriat kamu. Generasi kamu. Dan pada pemimpin-pemimpin yang rakus, tamak, selewing, makan hak anak yatim, dialah yang harus kita hukum. Bukan bangsa Melayu. Bukan salah bangsa. Itu salah individu. Maka individulah yang perlu dihukum. Tak apalah, saya tak nak bercakap dari hal perkara-perkara yang nanti rasa sebab, nanti rasa tak nak. Sebab kita dah tahu rahsia misai. Kan? Kita dah tahu. Jadi anak ayah dan pada semua HB, PWHB. PWHB adalah jalan maut. Jalan kematian. Dan bila kita bertindak, nyawa sendiri kita pertaruhkan. Apabila nyawa kita pertaruhkan, maka nyawa musuh juga terumbang-ambing. Kerana apabila halilintar tunggal dari langit mencecah ke laut, itu tanda kamu akan muntah berdarah. Kerana ini ilmu. Bukan sekadar ayat. Bukan sekadar cakap. Bukan. Baik anak ayah, ada apa nak cakap? Untuk PRU ni ke? PRU tadi. PRU tadi. Balik mengundi dah? Balik Kedah. Balik Kedah. Tengok anak ayah dari Kedah datang ke Johor dan balik Kedah semata-mata untuk mengundi. Mengundi. Jangan undi yang salah. Kesalahan di dalam mengundi itu. Kesalahan di dalam memangkah akan menyebabkan kamu juga dipangkah untuk masuk ke hadrat ilahi. Jangan. Jangan kamu persendakan ilmu Melayu. Jangan kamu persendakan jalan kerohanian. Jangan. Jangan kamu jadi penyihir. Jangan. Kerana membujur lalu melintang patah nyawamu. Aku yang serapah. Jantung aku yang genggam.
Maut dari aku, ajal dari Tuhan. Aku pinjam hak Allah. Bukan aku yang memancung ketika aku memancung. Wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha harum. Allah yang memancung ketika aku memancung. Mati hak jatuh sebagaimana daun kering jatuh. Terperap, mati terperap, mati hak. Ini garis Laksmana. Membujur engkau muntah darah, melintang engkau patah. Kalaupun membujur, engkau takkan berlalu. Berlalu engkau mati. Melintang engkau patah, engkau muntah berdarah. Ini garis Laksmana, selangkah marah mati, selangkah undur mati juga. Ini suara keramat dari rantai Pulau Besar Melaka. Ini anak-anak HB, PWHB. Kalau bermula, takkan berhenti. Takkan. Kerana hanya seorang yang akan keluar hidup. Seorang. Antara aku dan kau, hanya satu. Kerana Allah itu satu. Yang akan keluar hidup. Wa qul ja'al haq wa zakal batil ila batil kana zahuka. Jadi, ina ikra'akakum lakum indallah la umbukum panjang pendek bengkok tenggelam. Kerana semua anak-anak HB dan HB adalah garam yang larut di dalam laut dan kalam Allah Ta'ala. Semua ayat-ayat yang dibaca menjadi hayat di dalam dada, di dalam kalbu. Kerana anak-anak HB membacanya dengan jiwa, dengan nyawa, dengan rahsia, dengan sihir, dengan sihir. Tak putus di leher, pinggang. Tak putus di pinggang, lutut. Tak putus di lutut, buku lali. Mati, tetap mati. Kerana aku ambil yang pasti. Janji Allah itu, yang hidup pasti mati. Aku tuntut janjimu ya Allah. Yang hidup pasti mati. Yang batil pasti musnah. Pasti. Aku tuntut janjimu ya Allah. Di dalam perlawanan antara batil dengan hak, aku tuntut janjimu. Kerana aku tidak ada Tuhan yang tidak menunaikan janji. Tidak ada. Dan jika Tuhanku bukan Tuhan yang menunaikan janji, itu bukan Tuhanku. Itu Tuhan kamu. Bukan Tuhan aku. Kerana aku sudah lihat dan aku saksikan kebenaran di depan mataku. Kerana ilmu sepanjang bayang. Dan untuk masa ini kita akan rehat dulu. Kita tak akan ada lagi. Kecuali ada isu-isu yang terlalu sihir yang terlalu besar. Kalau sihir yang boleh disembuhkan dengan minyak kasturi, daun bidara, jangan sekadar guna minyak kasturi. Kasturi itu dari kijang. Ambil lesen, pelihara kijang tu di rumah. Senang. Bukan minyak ada. Dengan kijang tu pun ada. Ada. Janganlah kamu bawa ilmu-ilmu yang mengarut-ngarut ni. Dan umat jadi bodoh. Umat jadi bodoh. Jangan perbodohkan umat.
Yang perbudakan umat. Ini langkah-langkah laksamana, ini jalan-jalan laksamana. Kami tak lakukan perkara-perkara itu. Kami tidak merawat sihir dan kami tidak menyembuhkan sihir. Kami memusnahkan sihir dan penyihir. Kami memancung, memangkas sihirnya dan pelakunya sekali. Jadi untuk kali ini kerana kita akan lihat hingga pada satu masa yang tertentu, kalau kita lakukan, kita akan videokan. Sebenarnya kita videokan bukan untuk kita bangga, bukan. Untuk jadi kenangan. Untuk jadi kenangan. Supaya kita tahu bahawa ada ilmu yang macam tu di dalam bangsa Melayu. Ada. Okey, ada nak bagi nasihat 1, 2 patah, 3, 4 patah perkataan bagi nasihat. Nasihatnya kepada penyihir penyihir dan juga perawat, jangan cubalah aniaya pada pesakit. Sudahlah disihir lagi dianiaya dengan yang perawat menjual minyak yang tak ada guna pun sebenarnya, melainkan ilmu je lah. So jaga-jagalah semua tu. Okey, itu tadi pesan dari murid ayah. Pesan tu simple aja sebenarnya, mudah. Tapi maknanya dalam. Bila anak ayah kata jangan, hati-hati. Jika kamu lakukan, takut-takut. Kalau kamu bertembung dengan HB dan anak-anak HB atau aliran HB, jangan. Nanti kamu tak tahu kenapa kamu muntah berdarah. Kamu tak tahu kenapa tiba-tiba kamu tumbang dan mati. Jangan. Kerana bagi kita satu, orang zalim, bumi yang harmoni ini bukan tempat kamu. Bukan. Kamu duduklah di alam yang memang zalim. Alam jin, syaitan, puaka, pelesit. Duduklah situ. Jangan duduk di tempat manusia. Jangan. Jangan dan jangan. Kerana ini bukan alang kepala. Bukan. Setapak kaki ini melangkah. Tak mungkin kembali lagi. Selagi salah seorang dari kita tidak kembali ke tanah. Begitu Lut, bumi Lut juga yang asal dari tanah, pulang kepada tanah. Kalau tak engkau aku, ia akan kembali ke tanah. Kerana semua anak-anak HB datang berani. Tikam berani. Amoknya tak kenal ngeri. Amoknya tak takut mati. Kerana darah masih merah, masih panas hati, masih membara, dendam masih ada. Ini warisan dendam dari guru. Darah masih mendidih, menggelegar. Dendam guru yang dizalimi, dianiaya, dikhianati. Dendam pada anak guru yang dibunuh. Takkan pernah surut. Takkan. Kerana itu, ilmu ni selamanya berfungsi selagi air ada pasang, ada surutnya. Namun dendam tidak ada surut. Kerana guru itu lukanya masih merah, berdarah, masih basah. Kami adalah waris rantai.
akan kami seret kamu penyihir dengan rantai itu untuk kami humbankan ke dalam jahanam. Hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Baiklah, sampai sini. Ada apa lagi nak cakap? Tak ada. Sampai sini. Moga di lain masa, di lain saat dan lain ketika, jika dipanjangkan umur, kita bertemu lagi. Dan jika ada siapa-siapa yang disihir, yang terasa dianiaya dengan sihir, yang tak sanggup lagi untuk menanggung penyakit dan derita, yang sudah berulang-ulang, yang sudah berminyak-minyak, berkutu-kutu, bermonyet-monyet, berbotol-botol, tak sembuh-sembuh juga. Kerana penyembuhnya tidak akan ada selagi penyihir masih ada. Jika kita dijodohkan, bukan jodoh kahwin, dijodohkan bertemu, kita akan hentikan semua itu. Kita akan hentikan. Kerana di dalam hati ada makam, di dalam makam itu, makam adalah kubur, di dalam kubur itu ada penghuni. Maka di dalam kubur hatiku lah engkau menjadi penghuninya satu-satunya. Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni bela diri. Salam hak memperjuangkan kebenaran. Salam. Salam. Kita jumpa pada masa yang lain.